daftar jadi bantuan COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah Jumaat 7 Mei 2021 bersama saya Muhammad Shah Musa dan rakan jurubahasa syarat Tan Lee Bee. Teruskan bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Seperti biasa, lintah langsung negeri kami mulakan dengan Sarawak. Antara fokusnya, Kuching bakal diangkat menjadi bandaraya kreatif UNESCO bersama penyampai Vanessa Mering. Diikuti Sabah dengan fokus penguasaan larangan rentas daerah di Sandakan. Lintah langsung akan dibawakan jawabannya Jim Lajim. Dan akhir sekali bersama Muhammad Randy Ricky dari Labuan memfokuskan pembukaan baharu pusat pemberian vaksin. Terus setia sejam bersama berita wilayah. Susulan keputusan kerajaan membenarkan pelajar pulang ke kampung meraihkan Aidilfitri bermula hari ini. Seramai 2,073 pelajar Universiti Teknologi Malaysia UTM dihantar pulang menerusi program Jom Balik Kampung. Penghantaran hingga 12 Mei ini melibatkan 1,983 pelajar dari kampus Johor Bahru dan 90 pelajar dari kampus Kuala Lumpur. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Profesor Dr. Syamsul Sahibuddin berkata, kebenaran pulang ini seiring dengan keputusan kerajaan melalui Kementerian Pengajian Tinggi KPT. So itulah secara keseluruhannya dan sekali lagi kami pihak UTM mengucapkan terima kasihlah pada pihak KPT atas kebenaran dan juga pihak MKN yang telah menyediakan SOP untuk membolehkan para pelajar ini berhari raya di kampung sama keluarga mereka. Terima kasih. Selain menaiki 13 bas yang disediakan, pelajar turut dibenar pulang menggunakan kenderaan sendiri atau dijemput oleh ibu bapa atau penjaga. Sementara itu, di Kedah, seramai 1,049 pelajar Universiti Utara Malaysia UUM mula dihantar pulang. Pelajar dibenarkan pulang ke rumah masing-masing secara berperingkat mulai 7 hingga 11 Mei dan kembali semula ke kampus mulai 19 Mei hingga 23 Mei bagi fasa 1 dan 29 Mei hingga 30 Mei bagi fasa 2. Pada hari pertama, sebanyak 5 buah bas akan ke Kelantan, Terengganu dan Johor, diikuti 3 bas ke Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Pahang pada 8 Mei. 3 bas ke Selangor dan Perak pada 9 Mei dan sebuah bas bagi negeri Kedah dan Pulau Pinang pada 10 Mei. Manakala jumlah pelajar yang tidak pulang atau kekal berada di kampus pada Aidilfitri adalah seramai 1,399 orang. Operasi pergerakan pelajar APT pulang sempena cuti perayaan Aidilfitri Fasa 1 di Universiti Malaysia Kelantan UMK pula berjalan lancar membabitkan 160 orang pelajar. Projek raya hari ini melibatkan 5 buah bas ke wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Perak, Pahang dan Terengganu. Manakala fasa 2 akan dilaksanakan esok melibatkan 163 pelajar dan 5 buah bas lagi untuk pergerakan zon utara. Secara keseluruhan, ia membabitkan seramai 323 orang pelajar dengan menaiki bas yang disediakan pihak universiti. Projek raya ini turut melibatkan 1,282 pelajar menggunakan pengangkutan udara dan dijemput ibu bapa serta penjaga. Penonton akan kembali semula ke kampus masing-masing bermula 15 dan 16 Mei depan dan akan diletakkan dalam pengasingan selama 10 hari. Dana Raya Bagi Rakyat Terengganu tahun ini ditukarkan kepada bantuan COVID-19 kepada rakyat yang memerlukan. Menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar, bantuan akan diberikan kepada 1,000 penerima bagi setiap don.
Kita tidak namakan dana raya. Kita tak ada nama. Kita beri dana kepada yang memerlukan sempena dengan COVID ini pada bulan Ramadan ini. Jumlah penerima tidak sama mengikut don masing-masing. Kita ada beri sama ada dalam bentuk kewangan RM100 ataupun barang-barang keperluan dan bergantunglah. Jadi target kita setiap don lebih kurang antara dalam 1,000 orang lah setiap don. Jelasnya, selepas majlis penyerahan tablet dan bantuan persekolahan Don Ru Rendang di Dewan Perpustakaan Awam Marang, Kerajaan Negeri sebelum ini memutuskan untuk meneruskan bantuan dana raya yang diperkenalkan Barisan Nasional secara agihan bersasar berbanding tradisi lalu yang memperuntukkan antara RM300 hingga RM400 kepada setiap penerima. Hanya satu aduan diterima Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KP dan HCP Negeri Sembilan berkaitan kesalahan menjual barangan terkawal melebihi harga maksimum. Ia sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Puasa 2021 fasa kedua yang dikuatkuasakan selama 15 hari bermula 6 Mei sehingga 20 Mei ini. Menurut pengarahnya, Ain Arjuna Aziz Zaman, jumlah aduan kes yang kurang diterima pihaknya menunjukkan 90% peniaga patuh kepada pelaksanaan SHMMP. Semenjak kita kuatkuasakan SHMMP HRP 2021 ni, KP dan HCP Negeri Sembilan kita telah membuat pemeriksaan sebanyak 1,491 premis. Dan ini meliputi pemborong, peruncit, hypermarket, minimarket, kedai runcit, pasar-pasar awam seperti hari ini dan pasar tani di seluruh Negeri Sembilan. Dan sehingga kini kita hanya ada satu saja tindakan kes diambil membabitkan kesalahan menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum. Beliau berkata demikian pada program Walkabout sempena tambahan barang kawalan di bawah SHMMP Hari Raya Puasa 2021 di Pasar Ampangan Serban. Semua anggota penguatkuasa KP dan HCP juga diingatkan agar sentiasa berintegriti ketika menjalankan tugas. Tegas Ain Arjuna, sekiranya ada aduan yang diterima berkaitan anggota penguatkuasa yang tidak berintegriti, mereka akan dikenakan tindakan disiplin. Sementara itu, Pengarah KP dan HCP Pulau Pinang Muhammad Rizwan Abdul Ghaffar memberi jaminan tiada masalah bekalan bahan mentah menjelang Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Dari segi bekalan untuk negeri Pulau Pinang ini memang tiada masalah. Pihak KP dan HCP Pulau Pinang ingin memberi jaminan kepada semua pengguna bahawa bekalan adalah mencukupi. Memang kita sentiasa membuat pemantauan even sebelum PKP lagi. Maksud daripada awal PKP tahun lepas lagi memang kita membuat pemantauan tu mendapatkan maklumat-maklumat daripada pihak pembekal. Jelasnya, sejak penguatkuasaan SHMMP 21 April lalu hingga semalam, sebanyak 1,448 premis diperiksa KP dan HCP bagi memantau harga barang. Menerusinya, 15 kes melibatkan pelbagai kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Anti Pencatutan 2021 direkodkan. Tindakan kerajaan melancarkan program jaringan prihatin adalah langkah tepat dalam mewujudkan kemudahan jalur lebar yang terbaik. Namun ia sukar dilaksanakan kerajaan tanpa kerjasama sektor swasta dengan memberi fokus 3 strategi utama iaitu akses, kemampuan kewangan dan kemahiran. Jelas Pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Mujibur Abdul Muiz, kerjasama pihak swasta diperlukan terutama dari aspek kewangan, kemudahan dan kemahiran dalam mengurangkan jurang liputan dan kelajuan internet. Kita melihat walaupun internet dan juga jalur lebar di Malaysia ni barangkali masih lagi berada di dalam kadar yang mampu milik, tetapi peratusan kepada akses kepada internet ini kurang, barangkali disebabkan oleh kerana harga peranti yang mahal seperti gadget, telefon pintar, tablet dan sebagainya. Jadi kemampuan keuangan ini juga berada di dalam pertimbangan.
Pakar Geostrategi Universiti Teknologi Malaysia UTM Profesor Azmi Hassan menjelaskan keseimbangan tanggungan boleh diwujudkan menerusi kerjasama antara sektor awam dan swasta. Bagi pihak swasta pula, mereka mempunyai kemampuan untuk menyediakan data-data dan juga di setengah keadaan peralatan yang perlu digunakan, kerana program ini memerlukan subsidi yang banyak kerana sasarannya adalah golongan B40. Jadi dalam hal ini pihak swasta telah dikatakan telah mengambil kos ataupun menampung kos sehingga 40% daripada keseluruhan projek jaringan prihatin ini. Jadi sebab itu dikatakan kerjasama ini adalah amat penting. Kerana kalau hanya satu pihak saja, katakan pihak kerajaan saja yang bersungguh, ianya tidak akan membuahkan hasil. Kerajaan akan membelanjakan sejumlah 2 bilion ringgit, manakala syarikat telekomunikasi dan penyedia perkhidmatan pula akan memberi sumbangan tambahan berjumlah 1.5 bilion ringgit untuk program jaringan prihatin ini. Program dijangka dapat memberi manfaat kepada 8.5 juta rakyat, khususnya golongan B40. Bermanfaat dan tepat dengan situasi semasa. Tinjauan RTM di Pahang pula mendapati kebanyakan penduduk menyambut baik usaha kerajaan dalam membantu masyarakat menerusi program jaringan prihatin. Bantuan berkenaan yang nyata dapat meringankan beban sebilangan ibu bapa yang terpaksa berkongsi alat peranti apabila anak-anak menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Pada pendapat saya, bantuan ni memang baguslah untuk kita rakyat biasa ni sebab bukan semua orang dapat belikan satu telefon untuk satu anak. Macam contoh saya, bila ada kelas PDPR tu, saya terpaksa tinggalkan telefon saya sendiri untuk anak untuk kegunaan dia. Dan saya tak ada telefon lah, setakat gunakan apa yang ada dekat office je. Jadi dengan adanya bantuan ni memang banyak membantulah. Bagi pendapat saya, bantuan ni sangat berbaloi lah kan dengan musim pandemik macam ni. Kita dapat telefon, dapat internet, sangat membantulah untuk anak-anak menjalani PDPR, sangat membantu. Orang ramai boleh mendaftar dengan 12 syarikat telekomunikasi dan penyedia perkhidmatan yang menyertai program tersebut bermula 5 Mei hingga 21 Julai depan. Sebelum ke lintang langsung negeri-negeri, kita ikuti laporan cuaca semasa oleh Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Wan Muhammad Hafiz. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Tetapi di Sabah dan Sarawak, angin bertiup daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah. Dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan, buat masa kini Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta laut bergelora di mana-mana kawasan Perak di rantau negara kita. Baik, suka saya berkongsi dengan anda semua buat masa ini, buat para penonton setia RTM, negara kita di saat ini masih lagi berada pada fasa peralihan monsun yang kita jangkakan ianya akan berterusan sehingga pertengahan Mei ini. Secara klimatologinya, hujan lebat dan ribut petir boleh berlaku pada waktu petang dan juga awal malam, terutamanya di bahagian pantai barat dan juga pedalaman Semenanjung. Dan kadang-kala angin kencang juga boleh berlaku. Dan berdasarkan paparan gempa radar, pada ketika ini hujan beserta ribut petir sudah pun mula berlaku sejak awal petang tadi melibatkan selatan Semenanjung Malaysia. Begitu juga di negeri Pahang, bahawa masa kini di negeri Pahang, Johor, Negeri Sembilan, Melaka nampaknya hujan bertiup petir dan kita jangkakan ianya akan beransur reda tidak lama lagi. Seperti diramalkan di bahagian utara dan juga pantai timur Semenanjung Malaysia, hujan beserta ribut petir akan berlaku menjelang ke lewat petang dan boleh berterusan sehingga ke malam. Dan ianya melibatkan negeri Terengganu, di negeri Kelantan, di bahagian utara negeri Perak, Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang. Di Kuala Lumpur, Selangor dan juga di bahagian utara Negeri Sembilan, buat masa kini hujan beserta petir sudah pun mula berlaku dan kita jangkakan ianya akan semakin lebat dan boleh berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Jadi pada orang ramai dinasihatkan supaya lebih berhati-hati, terutamanya kepada anda yang mana ingin pulang daripada tempat kerja, dan kepada anda yang mana menaiki motosikal bersiap sedia dengan baju hujan. Baik, bagi negeri Sabah pada ketika ini kebanyakan bahagian dalam keadaan yang agak lembam. Hujan beserta
berseteruk petir kini sedang berlaku melibatkan ke semua bahagian kecuali di bahagian Tawau. Dan keadaan ini juga boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Di negeri Sarawak pula, hujan berseteruk petir kini sedang berlaku juga seperti Sabah, namun ianya lebih tertumpu di bahagian Limbang, Miri, di bahagian utara Kapit, Bintulu dan juga Mukah. Juga seperti Sabah, dijangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Di bahagian-bahagian lain di negeri Sarawak, alhamdulillah dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku pagi ini. Dan bagi anda yang mana ingin mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa. Begitu juga Facebook, Instagram dan juga Twitter. Bella, berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Banyaknya makanan ni. Menggunung macam tu habis ke nanti ni? Tak. Ilahai. Korang cara ambil ni kan macam dah tak ada esok. Tu tak? Kenapa pula? Ni memang untuk kami berdua lah ni. Nah, cukuplah ni. Ikutkan ni tak cukup ni. Kena nak ambil lagi je ni. Betul lah. Kita kena bayar. Kita tak ada banyak. Habiskan je. Okey, dah azan. Alhamdulillah. Bila dah azan bermakna kita dah boleh makan. Sabar dulu. Sebelum kita makan buka puasa, kita kena baca doa dulu. Yelah. Gelojok. Barulah boleh makan. Okey. Kenapa? Itulah. Tadi Lia dah khabar dah. Jangan ambil banyak-banyak. Ni sekarang ambil bukan main-main. Semua nak ditolat. Yolah, dah nama pun Nen yang belanja, yo tak? Kita ambil lah banyak-banyak. Jadi Nen lah yang membazir. Nen yang membazir. Assalamualaikum. Tadi ayo kau nak belanja kan? Macam ni lah cara lahap membazir tak tentu harga. Makna awak makan, ayo makan, ayo bayar. Awak makan, awak bayar. Jadi lepas ni kalau kita makan buffet Ramadan ke, kita makan kat luar nak puasa, ambil secukupnya saja. Janganlah kita membazir. Kan? Kalau membazirkan amalan tak baik. Kalau nak ambil tu, ambil yang kita nak mampu makan saja. Faham tak? Jadi jangan membazir. Untuk perkembangan negeri, kami mulakan dengan Sarawak. Antara fokusnya, Bandaraya Kuching bakal diangkat menjadi Bandaraya Kreatif UNESCO. Untuk laporan penuh langsung bersama Vanessa Mering di sana. Silakan. Terima kasih Muhammad Shah, salam hormat dan salam sejahtera. Bandaraya Kuching bakal diangkat menjadi Bandaraya Kreatif Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Motek Datuk Seri Nancy Shukri berkata, elemen khusus untuk menjadi Bandaraya Kreatif ini akan diputuskan dalam mesyuarat bersama agensi berkaitan dan kerajaan negeri.
Menurut beliau, mesyuarat akan dipengerusikan bersama oleh beliau dan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Dua elemen utama akan dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan dengan salah satu akan dipilih bagi mengetengahkan Bandaraya Kuching dalam Bandaraya Kreatif UNESCO. Contohnya ada dua. Satu ialah dari segi arts and folklore. Satu. Yang kedua ialah dari segi gastronomi. Dia ada dua elemen. Jadi salah satunya akan kita pilih dan putuskan tengah hari inilah. Menteri itu ditemui selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Kunjungan bagi memaklumkan Ketua Menteri tentang cadangan Motek untuk mengangkat Bandaraya Kuching sebagai sebuah bandaraya kreatif di bawah UNESCO. Semasa kunjungan tersebut, Motek turut mengemaskini Ketua Menteri berkenaan prestasi projek pembangunan pelancongan kementerian tersebut bagi membantu sektor pelancongan Sarawak. Di saat ramai ahli keluarga tidak dapat meraihkan Hari Raya Aidilfitri bersama kerana tidak dibenarkan merentas daerah, ditambah lagi dengan kesukaran hidup yang dialami, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak tampil hadir memberikan sedikit sinar kegembiraan kepada insan-insan ini. Disarike program outreach sejambak kasih oleh jabatan itu disempurnakan oleh Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Leen Talif Saleh. Beberapa orang yang menerima sumbangan berupa wang tunai dan kuih muih dan biskut itu turut meluahkan perasaan terharu mereka selepas menerima bantuan itu. Syukur, Alhamdulillah. YB membantu kami orang. Terima kasih banyak-banyak. Dengan YB, semua kamu siapa yang menderma dengan kami orang, terima kasih. Sebab menyumbangkan sedikit sumbangan Hari Raya kepada kami sekeluarga dapat meringankan sedikit beban kami sekeluarga lah. Terima kasih banyak-banyak. Selain sumbangan kepada masyarakat Islam, turut menerima sumbangan adalah daripada komuniti Iban yang juga bakal menyambut perayaan gawai mereka awal Jun kelak. Sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur. Walaupun tak nyambut raya, nak raya pun orang raya dapat, gawai pun dapat. Terima kasih kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Keseluruhannya lebih 1,800 orang penerima akan menerima sumbangan itu di bahagian Sarike. Fokus utama tanggungjawab sosial korporat CSR Syarikat Kelahiran Bintulu adalah untuk membantu daripada aspek pendidikan dan kemasyarakatan. Justru serba dinamik Sendirian Berhad yang berpengkalan di Tanjung Kidurong membantu hampir 400 pelajar sebuah sekolah menengah di Sebauh yang menjalani kuarantin di asrama sejak 25 April lalu. Timbalan Presidennya, Sofri Sela, menjelaskan pihaknya tampil menghulurkan bantuan selepas mengetahui pelajar sekolah tersebut menjalani kuarantin di asrama. Part of kita punya corporate social responsibility is untuk membantu terutama sekali pendidikan. Nombor duanya is masyarakat sekitar Bintulu lah. Beliau berkata demikian selepas simbolik penyerahan sumbangan kepada wakil asrama sekolah terbabit di Tanjung Kidurong, Bintulu. Pelbagai keperluan makanan selain alat sanitasi dan pengimbar suhu telah diserahkan ke sekolah terbabit. Mewakili pihak asrama, Muhammad Idris Philip Abdullah menzahirkan penghargaan atas sumbangan yang telah diberikan. Bungkusan makanan telah diagihkan kepada pelajar asrama termasuk yang menjalani kuarantin wajib di Pusat Kuarantin Rawatan COVID-19 dan hotel di Bintulu. Sementara itu, bantuan serupa juga telah diagihkan ke Hospital Bintulu bagi kegunaan pesakit dan petugas. Sarawak telah melancarkan perkhidmatan cawangan Bank Bergerak CBB, Bank Simpanan Nasional BSN yang menyediakan perkhidmatan perbankan untuk pelanggan di kawasan pedalaman di negeri ini. Ketua Eksekutif BSN J. Khairil menerusi kenyataan media memberitahu perkhidmatan operasi kaunter melalui CBB BSN ini sekaligus memudahkan urusan perbankan penduduk di pedalaman terutama daerah Sungai Asap dan Sebauh.
Menerusi kenyataan media, J. Khairil berkata tumpuan dibuat di daerah Sungai Asap dan Sebau. Berikutan jumlah penduduk di kawasan itu lebih 36,000 orang. Jelasnya CBB BSN ini merupakan sebuah kenderaan lori berkapasiti 3 tan yang telah diubah suai bagi menempatkan 1 unit ATM dan 2 kaunter pelanggan yang mengguna pakai terminal tempat jual ejen bank. J menambah perkhidmatan yang disediakan adalah pembukaan akaun dengan kad ATM, deposit tunai, pengeluaran tunai, pemindahan wang, pembelian BSN sijil simpanan premium, tambah nilai, pembayaran tanpa tunai dan pembayaran bil. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Muhammad Shah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa. Kita beralih pula ke Sabah dengan fokus Polis Sandakan tingkatkan penguasaan larangan rentas daerah. Perinciannya langsung ke Kota Kinabalu bersama Jovenia Jim Lajim. Silakan. Syah, terima kasih. Selamat petang dan salam sejahtera. Susulan larangan rentas daerah di Sabah yang berkuat kuasa Isnin depan hingga 16 Mei ini, Polis Sandakan akan meningkatkan penguatkuasaan larangan tersebut di semua pintu masuk dan keluar daerah berkenaan. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin berkata, kelulusan rentas daerah hanya akan diberi kepada kes-kes kecemasan melibatkan kematian, rawatan perubatan dan pasangan berjauhan. Beliau menegaskan permohonan rentas daerah dengan alasan tidak munasabah tidak akan dibenarkan. ACP Muhammad Azhar berkata demikian kepada RTM ketika ditemui dalam majlis penyampaian sumbangan enjin jana kuasa elektrik dan penyampaian kuih raya sempena majlis berbuka puasa bersama anggota petugas Batalion 15 Pasukan Gerakan Am di pos PGA Kampung Bongon di Kinabatangan. Dalam perkembangan lain, ACP Muhammad Azhar berkata, Polis Sandakan akan menggerakkan 15 pasukan pemantau pematuhan operasi standard SOP sepanjang perayaan Aidilfitri bermula pada hari raya pertama hingga hari raya ketiga. Pemantauan berkenaan akan memberi fokus kepada kawasan perumahan dengan majoriti penduduk Islam. Antara aspek yang dipantau ialah pematuhan penjarakan fizikal, penyediaan aplikasi MySejahtera dan cecair pembasmi kuman. Kita ada 15 tim yang sedia ada. Itu juga dengan tim ronda MPV URB pun akan dilibatkan sama untuk memantau ke taman-taman. Kalau sekiranya di taman-taman tu kita tak tengok itu selipar lah. Sekiranya kita lihat tak ada penjarakan ataupun tak ada SOP dipatuhi, mungkin kita akan ambil tindakan. Projek SkyTrain yang dirancang dibina di Sabah diyakini mampu mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu. Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, pelan perancangan projek tersebut akan dibuat bermula tahun hadapan. Bercakap kepada media selepas menyampaikan sumbangan sempena program Jelajah Ramadan di Kompleks KKMM, Datuk Seri Bung yakin projek SkyTrain merupakan antara cadangan mengatasi kesesakan lalu lintas di kawasan bandar utama yang sedang diperhalusi. April lalu, Datuk Seri Bung mengumumkan terdapat 3 syarikat termasuk sebuah syarikat antarabangsa berminat untuk bergabung bagi membangunkan projek SkyTrain di Sabah dalam usaha meningkatkan sistem pengangkutan awam. Mengenai kesesakan lalu lintas di Jalan UMS Kota Kinabalu, Datuk Seri Bung berkata masalah itu dijangka dikurangkan sehingga 30% selepas kerja-kerja pembinaan jalan berkenaan dijangka siap hujung tahun ini. Saya lihat kalau pemandu semua menggunakan jalan raya ini dengan penuh hema, saya tengok boleh menjimatkan 35% daripada kesesakan yang sedia ada. Sebab kita tahu bahawa laluan ini memang menjadi tumpuan daripada ramai pengguna, daripada tuaran. Sempena Jelajah Ramadan ini, Datuk Seri Bung menyerahkan sumbangan bubur lambuk dan kurma kepada kaki tangan RTM. Jelajah Ramadan RTM Sabah melabuhkan tirai hari ini dengan aktiviti memasak makanan tradisi, kelupis dan bubur lambuk di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Kota Kinabalu. Sebanyak 5,500 kelupis dan 1,000 pek bubur lambuk berjaya disediakan untuk diagih kepada petugas Barisan Hadapan Keselamatan dan Kesihatan di Kota Kinabalu dan Kota Belud. Agihan kepada penerima di sekitar Kota Kinabalu, Putatan dan Penampang dijayakan para penyampai Sabah VFM. Manakala penyampai Sabah FM pula menyerahkan sumbangan kepada penerima di Kota Belud.
Jelajah Ramadan RTM Sabah bermula di RTM Sandakan 16 April lalu, diikuti RTM Keningau 23 April dan RTM Tawau pada 30 April 2021. Pengarah bahagian rancangan radio RTM Malina Ziah Datuk Muhammad Julaspi berkata, walaupun negara masih berdepan pandemik COVID-19, namun hasrat RTM meneruskan program ini tercapai dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak berkuasa. Justru beliau merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat menjayakan program ini sekaligus mendapatkan lagi hubungan RTM dengan golongan sasar di lapangan. Kita sentiasa patuh kepada SOP, namun kita dapat menyantuni masyarakat tetapi dalam jumlah yang sedikit. Kalau dulu kita boleh beramai-ramai keluar untuk menyantuni, berjumpa dengan masyarakat-masyarakat setempat, tapi kali ini kita hadkan. Sementara itu, Wakil Rakyat Pintasan Fairuz Rendan yang menyempurnakan upacara pelepasan petugas RTM ke Kota Belud menyifatkan program ini sebagai landasan terbaik RTM mendekati penonton dan pendengar sambil menyebar luas aktiviti kerajaan dan rancangan terbitan RTM. Keprihatinan pelbagai pihak bekerjasama dengan kerajaan dalam usaha membantu meringankan beban golongan memerlukan membolehkan bantuan berterusan di hulur khususnya kepada penduduk yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19. Sumbangan walaupun sedikit amat besar nilainya bagi mereka yang hidup dalam keadaan serba kekurangan terutama menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Di Putatan, seramai 80 kanak-kanak dan 60 golongan asnaf menerima bantuan makanan berzat di bawah program Makmur Sejahtera. Program ini dijayakan bersama Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Majlis Ugama Islam Sabah dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM N24 Tanjung Keramat. Majlis penyerahan sumbangan disempurnakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Insinyur Syahelmi Yahya di Kampung Meruntum, Putatan. Kita berharap inisiatif prihatin kerajaan ini akan dapat membantu mengurangkan beban rakyat yang dihadapi pada masa sekarang dan kita berharap rakyat akan dapat terus hidup dalam keadaan yang sejahtera. Sementara itu, penerima yang ditemui melahirkan rasa syukur dan gembira. Saya bersyukur kepada Allah SWT. Ada juga YB bagi kita sumbangan untuk orang para warga emas. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Pejabat Adun N24 Tanjung Keramat juga akan mengadakan program ziarah kasih Ramadan untuk menyantuni golongan terkesan akibat pandemik COVID-19, warga emas dan orang kurang upaya. Kerajaan Sabah berjaya menyediakan 144 aplikasi digital baharu dalam sistem perkhidmatan awam negeri bermula Mac 2019 hingga April tahun ini. Jumlah itu melebihi sasaran 138 aplikasi yang ditetapkan dalam transformasi digital 2020 hingga 2021. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Safar Untong yang berpuas hati dengan pencapaian itu berharap kegiatan awam negeri akan memanfaatkan sepenuhnya kemudahan itu khususnya dalam pengumpulan data yang boleh dikongsi bersama. Tapi banyak lagi proses-proses yang kita boleh transform kepada digital processes. Dan ini kita bagikan mereka bebas untuk melaksanakan dan transform sebanyak mana yang mungkin. Jadi kalau kita lihat tadi, kita tidak letakkan satu benchmark yang dia mesti capai. Datuk Safar berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas menyampaikan amanat Setiausaha Kerajaan Negeri dan pelancaran sistem iAdu Unit Integriti Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Beliau juga mahu setiap aplikasi yang dibangunkan perlu mesra pengguna agar ia boleh digunakan oleh segenap lapisan masyarakat. Datuk Safar juga berkata kerajaan negeri komited meningkatkan usaha memastikan penjawat awam Sabah bebas rasuah dengan menginstitusikan budaya integriti, tadbir urus dan anti rasuah di semua peringkat perkhidmatan. Baik, saudara, bahan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini. Dengan itu, kita kembali semula bersama Syah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Javinia. Buka PPV lebih selesa mampu uruskan 400 suntikan vaksin setiap hari. Itu antara paparan berita dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan. Kita bersama Muhammad Randy Ricky di Labuan. Silakan. Terima kasih.
Keselesaan orang awam semasa mendapatkan suntikan vaksin amat dititik beratkan. Untuk itu, Jabatan Kesihatan Labuan bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan telah membuka pusat pemberian vaksin PPV di Kompleks Darul Kifayah Mawib Labuan. PPV ini dibuka bagi menggantikan PPV Klinik Kesihatan Membidai Labuan yang kini hanya memfokuskan kepada individu yang ingin membuat ujian swab COVID-19. PPV KDK Mawib Labuan mampu menguruskan kira-kira 400 janji temu penerima vaksin setiap hari. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Bohari di laman media sosialnya menzahirkan penghargaan atas kerjasama pihak terlibat dalam usaha menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK peringkat Labuan. Bagi penerima suntikan vaksin fasa kedua pula, mereka turut berkongsi pengalaman ketika mengambil suntikan itu. First, I don't want to register because maybe I see a lot of Facebook kan, they comment no very good. Jadi kami pun ada takut bahkan. Jadi saya fikir lama-lama baru mau register because my son, he told me lah, mesti mau buat ini vaksin lah. Take care your family and then your what bah. First day nothing lah. Tapi second day itu ada sikit macam sakit lah. Sikit saja. One day only. Alhamdulillah lah semuanya berjalan lancar kan, macam teratur diorang punya queue tu. Lepas tu masa mau ambil injection tu lagi takutlah juga kan, ada rasa sakit sikit lah. Pada siapa-siapa yang belum meregister untuk ambil dapatkan vaksin, registerlah cepat-cepat untuk keselamatan kita semua lah. Lindung diri, lindung semua. Seramai 10,000 penerima vaksin telah melengkapkan suntikan bagi dos pertama untuk fasa kedua di Labuan. Kecuaian tidak mematikan suis barangan elektrik yang menyebabkan penggunaan aliran elektrik secara berlebihan antara punca kebakaran berlaku. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan, Ismaidi Ismail berkata, tahun ini sebanyak 5 kes kebakaran besar berlaku yang mengakibatkan kerugian harta benda dan tempat tinggal yang hangus dijerat api. Di dalam musim perayaan ini juga kita menasihatkan khususnya suri rumah lah ataupun pembuat kuih itu kena jagalah, jangan dibiarkan. Sebab yang terbaru tu pun, yang kebakaran terbaru tu sebab daripada dapur juga. Jadi itu kita minta supaya yang pembuat kuih ini sentiasa menjagalah dia punya masakan tu. Ditanya mengenai persiapan JBPM sepanjang musim perayaan ini, Ismaidi berkata hanya 20% sahaja daripada keseluruhan anggotanya dibenarkan bercuti. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Ops Musim Perayaan sempena kempen keselamatan kebakaran JBPM Labuan di salah sebuah premis perniagaan di Labuan yang dirasmikan oleh Ahli Dewan Negara Senator Datuk Bashir Alias. Tahniahlah kepada Bomba Labuan yang selama ini sentiasa bertukus lumus berusaha sedaya mungkin dalam memastikan rakyat di Labuan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Yang sentiasa meronda membuat rondaan, memastikan kedai-kedai mematuhi SOP keselamatan kebakaran, terutamanya di kawasan-kawasan yang mempunyai risiko tinggi seperti di supermarket. Lebih 70% daripada hampir 1,000 bakul makanan di bawah Inisiatif Pelindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia Permai yang diselaras Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah diagihkan kepada penerima sasar yang terkesan pandemik COVID-19 di Labuan. Pengarahnya Ansyari Matarsad berkata bantuan bakul makanan itu diharapkan dapat meringankan beban yang dihadapi sekaligus menceriakan bulan Ramadan dan sambutan perayaan Aidilfitri. Kita juga berharap bahawa dengan pengagihan bakul makanan di bawah inisiatif pakej Permai ini akan dapat meringankan beban klien-klien ataupun penerima-penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan secara berpusat di Balai Raya Kampung Lajau. Selain itu, menerusi Kembara Prihatin Negara KPN memberi peluang jabatan itu menyantuni penerima bantuan berkenaan. Melalui program Kembara Prihatin Negara, KPN telah bergerak ke pusat-pusat pengagihan bakul makanan di bawah inisiatif Permai ini untuk menyantuni penerima-penerima bantuan JKM yang berada di Wilayah Persekutuan Labuan ini. Saya mengucapkan terima kasih di atas bantuan semua lah, yang mana yang terlibat itulah yang kami harapkan.
Keperluan makanan serta bekalan barangan keperluan di Pulau Bebas Cukai ini mencukupi bukan hanya pada perayaan Aidilfitri yang bakal menjelang, malah melibatkan perayaan lain dalam waktu terdekat. Tinjauan kru RTM di sekitar pusat bandar mendapati pengguna masih boleh mendapatkan barang keperluan dengan mudah. Meskipun bahan mentah dan barang keperluan di Labuan dibekalkan dari Sabah yang kini berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, namun ia tidak menjejaskan proses penghantarannya. Peniaga yang ditemui rata-rata tidak berdepan sebarang masalah dari segi bekalan, namun berdepan dengan kekurangan kunjungan pembeli. Senang, bakalan pun tiada apa-apa juga. Pasal bakalan kan senang masuk. Jadi kalau barang tu kami tidak susah dapat lah. Harga okey. Barang tu senang ada, harga pun okey. Cuma orang saja tiada, kurang pembeli. Mengenai bekalan memang tidak masalah lah. Pasal kami kebanyakan datang dari seberang. 1 minggu 3 kali. Bahan-bahan mentah yang lain memang kita ada khas pembekal lah. Harga pun boleh dikatakan berpatutan lah. So far setakat ini memang tidak masalah. Dalam pada itu, pengguna yang ditemui memaklumkan harga masih dalam kadar yang berpatutan serta barang makanan yang disenaraikan dalam senarai barang kawalan juga mudah diperolehi. Sekarang ni barang Labuan ni macam seperti daging, sayur, ikan masih terkawal, senang didapat. Alhamdulillah mudahlah dicari. Kalau harga kira berbaloi lah. Bagi saya sini senang didapati lah. Habis setiap hari sentiasa ada stok. Jadi pun dia segar. Harga berpatutan lah dengan kemampuan kita. Kualiti okey. So barang sentiasa mencukupi bagi saya. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Terus patuhi SOP yang ditetapkan. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Randy. Rasa sedih akibat kematian suami Selasa lalu masih belum berakhir. Wanita beranak 8 berdepan kesukaran selepas hilang tempat bergantung. Bukan sahaja dari segi perbelanjaan harian, malah perbelanjaan dan penjagaan 3 anak kurang upayanya turut memerlukan perhatian. Zaribud Abdul Hadi, 45 tahun dari Kampung Geliga, Kemaman, kini terpaksa menggalas tugas ketua keluarga. 3 anak OKU-nya berusia 6, 16 dan 20 tahun mengidap penyakit hyperaktif, autisme serta salah satunya hilang keupayaan fizikal dan masih menjalani rawatan susulan. Zaribud yang turut menderita penyakit hypothyroid sejak lebih 15 tahun lalu bergantung hidup dengan berniaga kecil-kecilan dengan hasil kira-kira RM200 sebulan. Sebulan? Pendapatan sebulan tak menentu. Tak menentu, kadang tengoklah. 200, kadang tak sampai 200. Nasib-nasib lah. Nasib-nasib lah. Sekarang keadaan akak ni memang membataskan lah. Memang terhad lah sebab nak hantar anak hospital. Macam akak pun klinik ulang alik. Memanglah terasa arwah tak ada ni. Selalu kalau tiap tahun arwah yang sedih kan. Kita cuma masak je lah. Allah beri bahan, arwah beri bahan-bahannya kita masak. Jadi pagi-pagi raya tu makan sama dengan anak. Jadi bila arwah dah tak ada lah. Apa yang ada je lah. Kalau orang bagi sumbangan, kita makan je apa yang ada. Dia pun dah banyak, dia bersyukur dah ni. Orang bagi sumbangan, makan apa yang ada ni. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan Kampung JPKK Kampung Geliga, Wan Ahmad Darus Wan Musa ketika dihubungi berkata pihaknya sedang berusaha bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Maidam bagi melayakkan ibu tunggal terbabit menerima bantuan. Menurutnya, JKM dan Maidam telah melakukan lawatan bagi melihat sendiri masalah yang dihadapi keluarga ini dan akan berusaha mempercepatkan penyaluran bantuan. Kepada orang ramai yang ingin memberi sumbangan ikhlas, boleh menghubungi Puan Zaribud di talian tertera. Rumah panjang Unau Anak Emol di skim pendapatan semula Raskom Naga Jagau, Ngemah Hulu dilaporkan terbakar kira-kira pukul 9.10 malam tadi. Menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Sarawak Zon 4, Janggan Muling, 9 pintu daripada 20 pintu rumah panjang terbabit musnah.
Beliau memaklumkan pihaknya tidak dapat ke lokasi kejadian atas faktor hujan selain perlu melalui jalan balak yang mengambil masa lebih 1 jam dari balai bomber terdekat. Maklumat yang diterima pihak bomber daripada penghulu Juni mengatakan bahawa kebakaran padam sepenuhnya berikutan hujan lebat. 33 penduduk terjejas kini ditempatkan di pusat pemindahan sementara Dewan Temenggung Masan Nangga Jagau. Pegawai penyiasat bomber telah ke lokasi kejadian pada awal pagi tadi dan tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini. Kecemerlangan di Lakar Ratu Terjun Negara Pandalela Rinong pada kejohanan Piala Dunia Terjun Fina di Tokyo mendapat pujian Majlis Olimpik Malaysia MOM. Rasa bangga turut diluahkan Presidennya Tan Sri Muhammad Noza Zakaria yang berpendapat kejayaan itu mampu menjadi tonik sebelum melangkah ke Sukan Olimpik 2020. Pihak OCM dan juga seluruh warga sukan negara berbangga dengan pencapaian Pandalela dan kejayaan ini membuktikan bahawa atlet kita punya diver can actually go to the highest level. But I think Pandalela is senior enough to absorb that kind of pressure. Tokyo is not going to be her first time. She has been in a few Olympics, so she understands. She has been also participating countless high-level competition. So apa yang kita boleh doakan dan kita berharap bahawa apa yang dilakukan oleh Pandalela ini berterusan dan akhirnya beliau akan memuncak sekali lagi di Tokyo. Pada kejohanan Fina baru-baru ini, Pandalela berjaya mengungguli acara 10 meter platform individu selepas meraih 355.70 mata. Jago persorangan lelaki negara Lee Zijia akui kejohanan terbuka Malaysia dan terbuka Singapura penting buatnya bagi menajamkan kemahiran menjelang Sukan Olimpik Julai ini. Dalam masa sama, atlet berusia 23 tahun itu turut berharap mampu mencipta keputusan membanggakan dalam kedua kejohanan tersebut. Jelas Zijia persiapannya untuk menepi dua kejohanan itu juga semakin suntuk berikutan baru memulakan latihan pada Jumaat lalu selepas menjalani kuarantin hampir 2 minggu susulan 15 kes positif COVID-19 di Akademi Badminton Malaysia ABM. Malaysia Open dengan Singapore Open adalah satu preparation tournament sebelum Tokyo Olympic. So of course my main target will be on Tokyo Olympic. So saya rasa memang I will try my best for this tournament. Tinggal lagi mungkin 2 minggu untuk prepare Malaysia Open. So memang masa pun agak sempit sikit untuk kita. So saya akan try lah apa yang boleh. Bagaimanapun nasib kejohanan badminton terbuka Malaysia yang dijadual pada 25 hingga 30 Mei ini bakal diketahui dalam masa terdekat selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam misi memperkuatkan skuad hoki lelaki negara menghadapi kejohanan besar tahun ini, maka beberapa aspek bakal diberikan tumpuan oleh pengendalinya A. Arul Salbaraj. Perkara tersebut dimaklumkan beliau selepas aksi persahabatan antara skuad senior dan pasukan projek khas pada Rabu lalu di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Tambah Arul, antara aspek yang menjadi fokusnya kini adalah melibatkan setiap posisi pertahanan, tengah dan jentera serangan dalam pasukan. Dari segi structure is getting better. Dari segi kita punya build up movement is getting better, stronger. Position players getting used to it lagi. Second half kita just made one positioning changes. They're trying to adapt to it. So untuk fokus untuk kita is just kita punya konsep, kita nak buat konsep dengan betul, kita nak position dengan betul. It's all about our focus saja. The next step is circle entry. Of course, kita have experienced players, but saya belum masuk bahagian tu lagi. So I'm just working on step by step. The next phase we need to work a lot dengan kita punya positioning dalam D dan juga taking chances in the circle.
Sementara itu, Ketua Jurulatih Skuad Projek Khas Lelaki Wallace Tan berpendapat sesi latihan dan aksi persahabatan seperti ini harus diteruskan bagi meningkatkan kualiti pemain. Saya rasa kita banyak lagi nak kena belajar ni kerana masih banyak lagi taktikal yang kita kena memperbaiki lagi lah. Dan walaupun ada juga pergerakan yang okey, tapi banyak juga yang kena diperbaiki lah. Malaysia diiktiraf sebagai antara 12 negara paling kaya khazanah flora dan fauna bernilai tinggi. Di Perak, lebih 50 tapak geologi dalam proses untuk didaftar sebagai geopark. Ikuti laporan Aisyah Yatim yang meninjau khazanah berharga di negeri itu. Indah dan bersejarah. Itu yang dapat saya gambarkan apabila dibawa ke beberapa lokasi menarik di negeri ini yang menyumbang kepada 10.1 juta pelancong tempatan pada 2019. Negeri ini mempunyai 14 hutan lipur yang mempunyai keunikan tersendiri. Antaranya, Taman Eko Rimba Latang Kekabu yang mempunyai air terjun dengan ketinggian 50 meter. Taman Eko Rimba Keledang Sayong pula mengumpulkan lebih 70 spesies periuk kera dari seluruh dunia yang boleh didapati di Taman Periuk Kera. Bertepatan dengan keindahan semula jadinya, kerajaan negeri mahu menambah baik kemudahan di lokasi terlibat untuk memperkenal konsep melancong sambil belajar. Dari segi perancangan, saya difahamkan pihak Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia bersama dengan kerjasama pihak FLIM dan juga Jabatan Perhutanan Negeri Perak dalam proses untuk menyiapkan plan induk konsep pembangunan di sinilah di Taman Eko Rimba Latang Kekabu, yang mana saya difahamkan juga dalam peringkat fasa akhir untuk blueprint dia. Bukan sahaja indah, Perak juga kaya dengan tinggalan sejarah peradaban awal dunia yang kini dijaga untuk dikongsi kepada tatapan awam di Muzium Geologi Perak dan Galeri Geopark Lembah Kinta. Kru RTM turut dibawa melawat geotapak Bukit Bunuh yang terletak di Kota Taman Lenggong yang berketinggian 180 meter dari aras laut. Di sebalik pemandangan ladang kelapa sawit, bukit ini menjadi saksi fenomena alam berusia lebih 1 juta tahun. Di bukit ini terdapat kesan-kesan impak meteor 1.83 juta tahun dahulu menyebabkan batuan baru iaitu suvit. Bukti impak meteorit juga boleh dilihat melalui penemuan batuan kuazar, anomali, geofizik dan geomorfologi kawah. Gua Kajang, gua batu kapur berusia 443 juta tahun, merupakan gua pelindung batuan yang mempunyai ciri-ciri gua bentuk terowong akibat daripada hakisan air yang mengalir. Gua Kajang membuktikan kewujudan masyarakat Neolitik sekitar 7,000 tahun dahulu dengan perjumpaan rangka manusia dan artifak yang digunakan sebagai tembikar terawal di Lenggong. Selain pelbagai flora dan fauna, pengunjung boleh melihat sendiri batu raman yang pernah menjadi pemisah sempadan antara Perak dan Siam di Taman Eko Rimba Pulau Tali Kail, Sultan Simpan Banding. Rugi rasanya jika tempat menarik ini tidak dikongsi bersama. Justru, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli mengambil peluang untuk menambah baik kemudahan sedia ada dan menambah infrastruktur di lokasi terlibat ketika krisis COVID-19 sedang menggugat industri pelancongan. Sekaligus dapat memastikan khazanah bersejarah dan indah ini dapat dinikmati semua. Aisyah Yatim, Berita RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Terus patuh SOP pencegahan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Shah Musa. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.